saya dan kumpulan saya datang ke sini bukan nak cari kepentingan, tapi kerana kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nak membina hubungan ukhuwah, nak membina hubungan kasih sayang. Yang kalau kita tak bina hubungan kasih sayang, kita belum beriman dan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, setelah saya sampai kat sini, saya nampak meriah je. Dan saya tak nampak orang lain. Saya nampak semua yang ada kat sini adalah saudara kami. Dan orang sini pun tak tahulah macam mana orang sini pandang kami. Rasanya seronok kan? Seronok. Sebab tu buat makan tu, nak sambut tetamu. Ada yang patut pergi menoreh, tak pergi menoreh hari ni. Sebab apa? Nak sambut orang Kuala Lumpur. Itu sebenarnya adalah tuntutan agama. Bila tetamu datang, apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Kami datang sini sebab tuntutan akidah la ilaha illallah. Kami kena berkasih sayang, kami kena tolong menolong. Orang sini pula sampai cuti, sampai tak bekerja untuk apa? Untuk melaksanakan tuntutan iman, iaitu memuliakan tetamu. Alhamdulillah, kita semua adalah adik-beradik, kita semua adalah satu akidah, insya-Allah. Dan itu yang pertama. Yang kedua, akidah la ilaha illallah tidak cukup kalau setakat kita mengucap, kalau setakat kita berkasih sayang, tidak cukup. Akidah mesti dijelmakan dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan ketika mengucap saja kita dikatakan Islam, tak. Ketika kita bercakap pun kena tunjuk kita adalah orang Islam. Apa dia? Cakap bahasa yang lembut, jangan menyakitkan hati orang. Ketika solat, kita kena tunjuk kita adalah orang yang beriman. Kita adalah umat Nabi Muhammad, kena solat yang betul mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara kita berpakaian pun kena tunjuk bahawa cara pakaian kita adalah ikut Islam, bukan ikut kita. Jadi kalau setakat mengucap sahaja, tapi kehidupan kita yang lain tak ikut cara Islam, kita belum Islam yang sebenar. Sebab itulah Allah tempelak Bani Israel, Allah tempelak iman Bani Israel, iman Bani Israel ataupun iman orang Yahudi dan orang Nasara. Mereka bukan tak beriman sepenuhnya kepada kitab mereka. Mereka beriman, tapi mereka beriman separuh. Apa Allah kata pada Bani Israel yang beriman separuh dan tolak separuh? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah patut kamu beriman sebahagian daripada kitab aku dan wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur, kamu ingkar sebahagian yang lain? Adakah patut? Maknanya Tuhan tak akan terima kalau kita, Islam kita ialah ambil sebahagian dan tolak sebahagian. Contoh apa dah? Kita solat tapi kita buka aurat, tak boleh. Kalau kita bekerja dengan orang, kita tanda tangan, mana kita semua setuju untuk ikut peraturan. Boleh tak kita tanda tangan untuk terima kerja, tapi kita kerja ikut suka kita? Boleh ke tak? Tak boleh. Orang tak akan terima dan orang tak akan bagi gaji pun. Kalau kita menoreh di tanah orang, kita menoreh ikut suka kita. Hari ni kita pergi, besok tak pergi. Hari ni pergi awal, besok pergi lewat. Tapi akhir bulan kita nak gaji penuh, boleh? Tak boleh kan? Orang tak akan bagi. Bahkan orang akan buang kita daripada bekerja. Maka sama juga dalam agama. Kalau kita terima, beriman kepada Allah, kita wajib terima semua sekali. Bukan solat saja, bukan puasa saja, tapi akhlaknya, cara kita berpakaian, cara kita mendidik anak, semua kena ikut cara Islam. Allah sebut dalam surah Al-Mulk yang saya baca tadi. Apa dia? Aamintum man fis sama'. Adakah patut kamu rasa aman, kamu rasa selamat dalam keadaan kamu buat dosa? Adakah patut kamu rasa selamat daripada azab Allah? Azab Allah yang disebut dalam ayat ni ada dua. Azab Allah ada dua yang disebut dalam ayat yang saya baca.
Okey, bagi buku, bagi selesai dulu. Kemudian jangan buka. Buka kemudian. Syafiq. Okey. Allah sebut amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Ini daripada surah Al-Mulk. Kelebihan surah Al-Mulk ialah Nabi kata siapa baca surah Al-Mulk, tabarakallazi, setiap kali sebelum tidur akan diselamatkan daripada azab kubur. Jadi baca surah Al-Mulk setiap hari sebelum tidur. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata apa? Kita buat dosa, contoh kita tak solat ataupun kita buka aurat setiap hari, tapi kita rasa aman je, rasa selamat je, rasa tak ada azab Allah, maka kata ulama itu adalah satu dosa yang besar. Maka Tuhan tanya, adakah patut kamu rasa aman, kamu rasa selamat dalam keadaan kamu mengingkari perintah Allah, dalam keadaan kamu tak salat, dalam keadaan kamu duduk dalam dosa, tiba-tiba kamu tak rasa takut pada Allah, kamu tak rasa akan datang azab Allah kepada kamu bila-bila masa, maka itu adalah amat tidak patut, dan kata ulama itu adalah dosa besar. Maka sebab itulah bila kita berada dalam dosa, Allah bagi peringatan. Allah bagi peringatan supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan kenakan kepada kamu satu azab yang dekat, iaitu azab di dunia, sebelum datang azab yang lagi besar di akhirat. La'allahum yarji'un. Moga-moga manusia itu kembali kepada Allah. Yang tak salat, kembali salat. Yang salat lambat, kembali salat awal waktu. Yang buka aurat, kembali menutup aurat. Itulah sebenarnya tanda Allah sayang kepada kita. Allah tak akan biarkan kita berada dalam dosa, sebab Allah tahu manusia tak sanggup berada dalam neraka. Kita hilang rumah dah sedih, dah tak sanggup. Tinggal dalam kemah 2-3 hari dah tak sanggup, panas. Tak ada siapa yang sanggup tinggal dalam kemah. Sekarang saya tengok kemah-kemah dah banyak terbiarkan, sebab manusia tak sanggup tinggal lama dalam kemah. Maka macam mana manusia sanggup tinggal dalam neraka, dalam api? Maka pastilah manusia lagi tak sanggup. Maka Allah nak elakkan manusia daripada tinggal dalam api. Allah bagi peringatan yang kecil. Apa dah? Kamu rasalah tinggal dalam kemah. Tahan tak? Tak tahan. Bila tak tahan, ingatlah api neraka Allah lagi dahsyat, lagi panas, dan kita tak boleh keluar. Bila dah masuk, tak boleh keluar. Kalau masuk dalam kemah, kita masih ada pilihan. Nak duduk dalam kemah boleh, nak duduk di luar pun boleh. Ada orang kemah 1 hari je, lepas tu terus dia tinggal kemah. Dia pergi tinggal rumah saudara mara dia, kadang-kadang tinggal di surau. Tak sanggup. Kalau tak sanggup tinggal dalam kemah yang panas, macam mana kita bersedia untuk tinggal dalam api neraka? Maka sebab itulah Allah kata, adakah patut kamu rasa aman, rasa selamat daripada azab Allah, sedangkan kamu melakukan dosa, sedangkan kamu melakukan maksiat? Semua ni Allah bagi adalah sebagai peringatan dan sebagai tanda rahmat Allah, sebagai tanda sayang Allah kepada kita semua. Allah nak elakkan kita daripada tinggal dalam api. Siapa yang sanggup tinggal dalam api neraka? Kalau tanya semua tak nak. Tapi kadang-kadang bila kita tak solat, sebenarnya yang tak solat tu sebenarnya dia sedang bersedia untuk tinggal dalam api. Tuhan sebut dalam Quran, fama asbarahum 'alan nar. Orang yang buat maksiat,
sangat sabar untuk masuk dalam neraka. Walaupun sebenar tak ada orang pun yang sanggup untuk tinggal dalam neraka, tapi bila dia buat maksiat, dia tinggal solat, dia buka aurat yang menyebabkan dia masuk neraka, dan dia tahu pun dia akan masuk neraka disebabkan dosa itu, tapi masih dia buat maksiat, seolah-olah dia sedang bersabar untuk masuk neraka. Jadi ambillah pengajaran daripada apa yang berlaku, dan Allah pun masih sayang pada kita. Allah masih selamatkan kita. Rumah saja yang hilang, tapi nyawa kita masih ada, anak masih ada, isteri masih ada, harta kita masih berbaki, maka ini tanda Allah sayang kepada kita. Kita selalu baca surah Yasin kan? Selalu baca surah Yasin. Cuba kita tengok apa Allah sebut dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Tuhan kata tanda kebesaran Allah. Apa dia tanda kebesaran Allah? Anna hamalna, kami membawa zurriyatahum, zuriat manusia daripada Nabi Nuh dan orang yang beriman bersama Nabi Nuh, kami bawa mereka fil fulki, dalam kapal. Dalam kapal yang al-mashhun, yang penuh dengan manusia. Jadi tanda kebesaran Allah di situ apa dah? Kapal. Allah bina kapal untuk apa? Allah perintahkan Nabi Nuh supaya bina kapal untuk apa? Untuk selamatkan diri daripada masuk neraka. Kalau masuk air tak ada masalah. Sebab itulah bila Nabi Nuh naik kapal, dia nampak anak dia, apa kata Nabi Nuh? Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, naiklah bersamaku, wala takum ma'al kafirin, janganlah kamu menjadi bersama orang yang kufur kepada Allah. Nabi Nuh tak kata janganlah kamu menjadi orang yang lemas di laut. Menunjukkan lemas di laut bukan masalah, bukan dosa. Yang Nabi Nuh risau bukan anak dia mati lemas. Yang Nabi Nuh risau ialah anak dia menjadi kafir kepada Allah. Kalau mati dalam keadaan beriman, tak ada masalah, kita akan masuk syurga, kita akan berhak selama-lamanya. Tapi kalau mati dalam keadaan kufur, banjir pun tak ada, rumah pun selamat, tapi kita kufur, maka itulah kecelakaan hidup dunia dan akhirat. Jadi yang paling, musibah paling besar daripada pengajaran Nabi Nuh ialah wala takum ma'al kafirin, jangan kamu kufur kepada Allah. Kamu nak mati lemas, aku tak boleh buat apa. Itu takdir Allah. Kalau Allah nak kita mati lemas, matilah. Tapi kita ada pilihan untuk menjadi orang beriman ataupun tak. Kita ada pilihan nak mati dalam keadaan beriman ataupun mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Maka Nabi Nuh, sayangnya Nabi Nuh kepada anaknya, bukan dia kata jangan kamu menjadi orang yang lemas, tapi jangan kamu menjadi orang yang kufur. Kemudian Tuhan beritahu lagi dalam surah Yasin yang selalu kita baca. Kita selalu baca surah Yasin kan? Ada baca tak? Baca kan? Lepas tu faham? Tak faham. Kalau tak faham, dengar baik-baik. Okey, Tuhan kata apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Kami ciptakan kapal yang lain yang nak sama dengan kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh adalah kapal yang pertama yang dicipta. Allah sengaja suruh Nabi Nuh cipta kapal. Salah satu tujuan apa dia? Supaya manusia yang datang selepas itu belajar buat kapal, dan akhirnya dia dapat faedah yang banyak sangat daripada kapal. Dengan kapal dia boleh berjalan di tempat yang tidak ada jalan darat. Dengan kapal dia boleh membawa barang-barang yang banyak yang tak boleh dibawa oleh kapal terbang ataupun jalan darat. Dengan kapal dia boleh pergi ke mana dia yang dia suka, ke pulau ke yang tak mungkin dia sampai dengan kapal terbang. Yang kita naik kereta, kalau tak ada kapal, mungkin kita tak dapat menaiki kereta. Sebab kapal terbang tak mampu membawa semua kereta yang besar dan berat. Kapal, berapa ratus tan pun kapal boleh membawa,
Jadi Tuhan kata, kami ciptakan kapal itu supaya kamu dapat menaikinya dan kamu dapat faedah. Kemudian Tuhan kata, wa in nasha, dan jika kami mahu, nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqizun. Kalau kami nak tenggelamkan kapal Nabi Nuh, kami akan tenggelamkan. Dan ketika itu, fala sarikha lahum, tidak ada seorang pun boleh selamatkan kapal yang kami tenggelamkan. Subhanallah. Tengok, kenapa kapal Nabi Nuh selamat? Kenapa kapal Nabi Nuh selamat? Sebab apa kapal Nabi Nuh selamat? Sebab Tuhan selamatkan. Kenapa Allah selamatkan kapal Nabi Nuh? Sebab Nabi Nuh beriman kepada Allah. Dan yang lain, bukan setakat rumah dia tenggelam, tapi dia mati, dan yang lebih dahsyat ialah mereka mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Alhamdulillah, di Kelantan, termasuklah orang di Bertam lama, Allah selamatkan. Bukan selamatkan apa ni? Bukan selamatkan rumah. Rumah ada yang hanyut, ada yang rusak, tapi yang paling penting ialah Allah selamatkan nyawa kita. Kita masih boleh hidup, kita masih boleh membaiki diri kita, kita masih boleh menambahkan amal soleh kita. Maka janganlah kita buang masa, janganlah kita buat perkara yang sama sebelum kita ditimpa banjir. Ada yang tak solat, bila dah banjir, rumah dah hilang, tak solat juga. Ada yang buka aurat sebelum banjir, bila datang banjir, rumah dah hanyut, rumah dah rosak, masih buka aurat. Mana kita tak ambil pengajaran. Bila tak ambil pengajaran, Allah akan turun lagi, mungkin azabnya lebih besar. Sebab tu Tuhan kata pada dalam surah Yasin, kalau kami nak tenggelamkan kapal Nabi Nuh, kami boleh tenggelamkan. Tapi sebab kapal Nabi Nuh beriman, yang menaiki kapal Nabi Nuh beriman, kami selamatkan dia. Yang tak beriman, semua kami tenggelamkan. Dan di Bertam lama ni, kalau Allah nak hanyutkan semua rumah, boleh tak? Boleh. Kalau Allah nak matikan semua ketika banjir bau ni, boleh tak? Siapa boleh halang? Siapa boleh halang kuasa Allah? Tak boleh. Maka ambillah pengajaran. Allah sengaja tak hanyutkan semua rumah. Allah sengaja tak matikan kita semua. Kalau Allah nak lemaskan, sekelip mata aja boleh. Sebagaimana Allah lemaskan semua kaum Nabi Nuh, kecuali yang naik kapal. Maka takutlah pada Allah, gerunlah kepada azab Allah yang lagi dahsyat daripada apa yang kita alami sekarang. Dan ambil pengajaran, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang tak solat, dirikanlah solat. Dirikanlah solat. Kenapa? Antara sebab manusia masuk neraka ialah sebab tak solat. Dalam surah Al-Muddathir, Allah merakamkan bagaimana perbualan ahli syurga dengan ahli neraka. Dengar, ahli syurga dengan ahli neraka berbual, bercakap. Kata ahli syurga kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar, apa sebab kamu masuk neraka saqar? Jawab ahli neraka, agak-agak apa sebab? Agak-agak apa sebab manusia masuk ke dalam neraka saqar? Adakah sebab banjir? Adakah sebab rumah hanyut? Adakah sebab rumah rusak? Tak. Sebab manusia masuk neraka saqar ialah qalu lam naku minal musallin, sebab dulu kat dunia kami tak solat. Faham? Jadi sebab masuk neraka saqar bukan banjir. Jadi jangan sedih banjir. Banjir itu sebagai peringatan daripada Allah. Masuk neraka saqar bukan sebab hilang rumah. Jangan sedih hilang rumah, sebab hilang rumah ada hikmahnya. Tapi yang sedih pada bila tak solat. Kenapa? Sebab punca manusia masuk neraka saqar ialah mereka tak solat. Dan yang membezakan antara orang Islam dengan orang kafir ialah tinggal solat. Bila solat, Islam. Bila tak solat, pendapat yang paling kuat ialah mengatakan kafir. Boleh? Boleh Dan kadang-kadang ibu bapa dah solat, anak pula tak solat. Mak bapak pula akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu bertanggungjawab kepada orang di bawahnya.
Kita dah solat, anak tak solat, kita tak peduli, maka kita pun akan ditarik oleh anak kita masuk neraka sama. Jadi kita solat pun tak ke mana juga. Sebab apa? Sebab kita tak ajak anak, tak didik anak kita solat. Jadi kita tak akan selamat kalau kita buat sorang-sorang. Maka didiklah anak, ajaklah anak solat bersama. Kemudian kalau solat, datanglah ke surau. Datanglah ke surau. Surau ni hidup tak solat 5 waktu? Hidup tak? Ramai tak jemaah? Ramai? Penuh macam ni ke? Oh, tak penuh. Ramai lagi? 10 orang. Yang baki lagi gimana? Tidur. Oh, tidur. Hari ni pula pasal apa ramai? Ni bukan waktu solat ni. Oh, nak makan. Tak apa, memang kita kena makan. Kalau tak makan, tak hidup. Kalau tak makan, tak ada tenaga kan. Memang kena makan. Tapi kalau tak solat, masuk neraka. Jadi makan juga, tapi solat jangan tinggal. Solat lebih penting daripada makan. Kalau kita tak makan, bukan sebab masuk neraka. Boleh? Jadi nak makan ke nak masuk syurga? Masuk syurga tak nak makan? Dua-dua nak. Makan pun nak, syurga pun nak. Okey, lepas makan kena solat. Berbaloi tak? Kita makan tapi masuk neraka. Makan masuk neraka. Sihat masuk neraka. Kaya masuk neraka. Ada faedah tak? Baik mati awal sikit kan? Azab tak lama sikit kot. Kalau lagi lama hidup, lagi tak solat, lagi banyak dosa, lagi lama azab dalam neraka. Boleh? Cuba ambil pengajaran. Saya pun terasa ni, tengok orang duduk dalam kemah. Walaupun saya tak duduk dalam kemah, saya terasa saya tak akan mampu duduk dalam kemah walaupun 1 hari. Bukan 1 hari, setengah hari pun saya tak tangguh. Bagilah saya 5,000 pun saya tak akan duduk. Saya tak akan duduk. Maka bayangkan bagaimana kita akan duduk dalam api neraka. Bayangkan, dalam kemah tak sanggup, macam mana kita akan mampu tinggal dalam api neraka? Boleh? Jadi elakkan daripada tinggal dalam kemah api neraka. Apa cara dia? Pertama, solatlah. Yang tak solat, solatlah. Yang solat tak cukup, bagi cukup. Yang solat lewat, solatlah awal waktu. Kita tak tahu bila nak mati. Baru ni satu helikopter jatuh kan? Tahu? Siapa duduk ke dalam tu? Yang mati tu. Kenal? Siapa dia? Datuk Jamaluddin Jarjis. Dia tahu tak hari dia naik helikopter tu dia akan masuk kubur? Dia tahu tak? Dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia naik tak? Dan kita tahu tak bila kita nak mati? Mungkin petani kita mati, dan bila mati petani, malam ni masuk kubur. Antara kubur dengan kemah, mana lebih okey? Okey kemah kan? Tapi sanggup tak duduk dalam kemah 3 hari 3 malam? Tak sanggup? Kalau tak sanggup, jangan tinggal solat. Kalau solat tak cukup, bagi cukup. Kalau solat lambat, solatlah awal waktu. Dan pastikan anak-anak kita pula solat. Ni, ibu-ibu ibu-ibu pastikan anak-anak kita solat. Kalau tak, anak kita tak solat, kita biarkan sama seperti kita biarkan anak kita masuk dalam api dan kita tengok je. Tengok je. Jangan pastikan anak kita solat. Dalam satu hadis Nabi berkata, 3 golongan manusia yang haram masuk syurga. Bila haram masuk syurga, mana kekal dalam neraka. Salah satunya siapa dia? Salah satu ialah bapa yang dayus. Siapa bapa yang dayus? Pernah dengar tak dayus? Pernah? Siapa yang boleh bagi tahu ciri-ciri bapa yang dayus ataupun suami yang dayus? Ini semua ada anak kan? Ada anak kan? Jadi bapa ni dia dua, satu bapa masuk syurga, satu bapa masuk neraka.
Bapa yang masuk neraka ialah bapa yang dayus. Bila ditanya kepada Rasulullah, siapakah bapa yang dayus? Iaitu bapa yang biarkan anaknya buat maksiat. Dia tak tegur, dia tak larang, dia tak kata apa pun. Anak dia tak solat, dia tak kata apa pun. Anak dia buka aurat, dia tak kata apa pun. Maka bapa ni dayus dan haram masuk syurga. Walaupun bapa tu nazir masjid, walaupun bapa tu imam masjid, walaupun bapa tu adalah nabi sekalipun. Kalau nabi sekalipun, dia tak tegur anak dia, dia tak akan selamat. Tapi tidak ada nabi yang buat dosa. Nak bagi tahu kalau siapa buat dosa, antara dosanya apa dia? Dia tak larang anak dia buat maksiat. Anak dia tak solat, anak dia keluar berduaan, dia tak kisah pun. Cuma dia pesan dia. Kalau anak dia keluar dengan wanita, perempuan, dia kata apa? Bawa motor baik-baik, pakai topi. Jangan lupa pakai topi. Ini bapa yang memang nak merosakkan anak dia. Pakai topi baik-baik supaya kamu masuk neraka. Seolah macam tu. Anak dia buka aurat, keluar berduaan, dia tak nasihat pun, jangan pergi, jangan keluar. Yang dia pesan apa dah? Pakai topi. Bawa motor tu jangan laju. Kalau tengok wayang, duduk elok-elok, kan? Jangan duduk jauh-jauh dengan kawan perempuan kamu. Itu bapa yang dayus. Suami yang dayus pula sama. Suami yang biarkan isteri dia membuka aurat. Siapa-siapa kakak ke, isteri ke buka aurat, suami tak tegur, suami biarkan, suami adalah dayus. Dan suami yang dayus haram masuk syurga. Bila sebut haram masuk syurga, dia akan kekal dalam neraka. Boleh? Alhamdulillah, Allah masih sayang pada kita. Kemudian saya nak sebut juga, bila solat datanglah ke surau. Datanglah ke surau. Jangan solat kat rumah. Nabi sebut dalam satu hadis, ada seorang buta, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta dan rumahnya jauh daripada masjid. Lalu dia minta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi benarkan dia solat di rumah. Apa alasan dia? Pertama, dia buta. Yang kedua, rumah dia jauh daripada masjid. Yang ketiga, dia tidak ada pemandu yang boleh pimpin dia ke masjid. Cukup syarat dah. Tapi Nabi tanya, kamu dengar tak azan? Maka kata Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, ya, dengar azan. Maka Nabi kata, pergi salat di masjid. Menunjukkan apa? Salat Jumaat di masjid penting. Bahkan ada ulama mengatakan wajib. Dan dalam hadis yang lain, Nabi nak bakar rumah orang yang tak pergi salat berjemaah, kan? Nabi nak bakar. Kita hilang rumah sebab apa? Sebab banjir. Tapi kalau Nabi ada kat sini, kalau Nabi ada, Nabi buat apa rumah tu? Nabi bakar. Bukan sebab banjir. Kenapa ni? Sebab kita hidup kerana Allah. Allah yang bagi nyawa, Allah yang panjang umur, Allah yang bagi rezeki. Tiba-tiba Allah panggil hayya 'alas salah, kita buat tak tahu. Mana kita belum kenal Allah. Maknanya Allah nak ajak kita ke syurga, kita tolak. Maka orang macam ni tak beriman kepada Allah. Boleh ha? InsyaAllah. Mulai hari ini boleh kita datang ramai-ramai. Kalau tak boleh 5 waktu pun, datanglah maghrib dan isya dulu. Boleh insyaAllah. Tapi malam ni tak ada makan dah. Boleh datang? Boleh ha? Makan kat rumah. Jadi kalau nak makan juga, makan kat rumah dulu, baru datang masjid. Ataupun kalau nak makan di masjid, bawa makanan kat rumah, mari makan kat masjid. Boleh ha? InsyaAllah. Makan untuk hidup 70 tahun je. Tapi solat di masjid untuk apa? Untuk hidup selama-lamanya. Dalam satu hadis Nabi bersabda, man ghada aw raha ilal masjid kulla yaumin a'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Maksud dia, siapa yang berulang alik ke masjid setiap hari, Allah akan sediakan tempat yang istimewa untuknya di syurga. Tempat istimewa. Dalam bahasa Arab, dalam hadis dia kata apa? Nuzulan. Nuzulan ni, kalau kita pergi rumah orang 3 hari, makanan hari pertama yang tuan rumah bagi pada kita sama tak hari kedua? Sama tak?
Tak sama. Hari pertama kita sampai dia bagi makan apa? Ayam kan? Ayam pula ayam percik kan? Lepas tu gula kawah. Hari kedua ikan sungai. Hari ketiga ikan kering. Hari keempat dia halau. Kan? Tapi di syurga Tuhan kata apa? Kalau siapa berulang-alik ke masjid setiap hari, Allah sediakan sebagaimana kita sediakan untuk tetamu hari pertama. Setiap hari sama je. Bukan hari pertama istimewa, hari kedua kurang sikit. Tak. Bagi siapa ni? Bagi orang yang makan setiap hari ke? Bagi orang yang pergi masjid setiap hari? Bagi orang yang pergi masjid setiap hari. Jadi bila masuk syurga, nak tempat istimewa ke nak dekat pintu je? Ha? Nak istimewa? Betul? Ke cukup kat pintu je? Kalau nak istimewa, apa kena buat? Datanglah masjid setiap hari. Pergi motong getah setiap hari tak? Ke seminggu sekali? Setiap hari? Setiap pagi? Berapa jam sekali pergi? Pukul 8 sampai pukul 4 jam. 4 jam. Banyak dapat? Oh, getah tak tobik lah ni. Tapi pergi juga. Getah tak tobik 4 jam pergi juga. Yang ni kalau pergi masjid pasti dapat syurga. Pergi ke tak? Pergi juga. Tapi pergi tiap hari ke sekali seminggu? Oh, maghrib je. Tika cakap pergi. Masa motong tu Tika tak cakap pergi juga. Oh, tak pergi. Oh, dia adil lah. Motong tak cakap tak pergi, masjid tak cakap tak pergi juga. Tapi motong tak pergi pun patutlah, sebab getah pun kurang dah keluar. Lepas tu kebun pun jauh. Masjid jauh ke? Dekat? Berapa kilometer? 4-5 jakah je. Ya. Pergi ke kebun naik motor. Sini 3 jakah je. Lepas tu pergi kebun berapa jam? Tak, duduk kat kebun berapa lama? Oh, ada sedap pula. Bila sedap tu? Ada apa kat kebun sedap tu? Biasa 3-4 jam lah. Pergi dah lah jauh. Pergi 3-4 jam. Okey, masjid ni 3 jakah je. Sekali datang berapa minit? Sekali duduk kat surau berapa lama? Ada sampai 4 jam? Tak apa. Berapa kebun duduk lama, rumah Allah duduk sekejap? Mana lebih sedap? Subhanallah. Itulah iman. Kalau kita cinta pada Allah, kita lebih lama di rumah Allah. Ustaz duduk lama masjid, tak memotong lah pula. Tak apalah, datang solat subuh, lepas tu pergi memotong. Barulah kita beriman kepada Allah. Kalau mati tengah memotong pun, kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh mati bila-bila masa. Takutlah pada Allah, takutlah pada azab Allah. Kalau dah rasa panah duduk dalam kemah, bayangkan bagaimana aku akan masuk neraka bila aku tak solat. Siapa yang tak solat, tolonglah solat. Siapa yang solat tak cukup, bagi cukup. Jangan dia cukup 2 hari baru cukup 5 waktu. Hari ni 2, besok 3. Kan? Tapi motong getah dia tak buat macam tu. Hari ni 1 jam, besok 2 jam, lusa 1 jam. Dia tak buat macam tu. Kena 4 jam juga kan. Kalau motong 1 jam dapat sikit. Kalau pergi masjid 1 waktu je, samalah. Ataupun solat 2 waktu je, bukan setakat dapat sikit, tak dapat langsung. Kalau solat 2 waktu, tinggal lagi 3 waktu, tak dapat langsung. Semua rugi. Boleh insya-Allah. Jadi insya-Allah lepas ni kita penuhkan masjid. Tak rugi pun. Tak rugi. Bila kita akan rasa rugi ni? Sekarang tak rasa rugi. Yang rasa rugi bila tak pergi memotong kan. Kalau 3 hari tak pergi memotong, rasa rugi tak? Rasa rugi.
Kalau 3 hari tak pergi masjid, rasa rugi? Okey. Rugi, betul? Betul ke? Kan dah lama tak pergi masjid. Ha? Ada Islam ke kita? Tanya siapa tu? Tanya ustaz. Tak, nak tahu Islam ke tak Islam, tengok amalan kita sama tak amalan Nabi. Nabi solat awal waktu. Sebab Nabi tu contoh kepada kita. Nabi solat pertama cukup 5 waktu. Yang kedua, Nabi solat awal waktu. Yang ketiga, Nabi solat Jumaat di masjid. Sama ke tak? Tak sama. Tak sama, belum Islam lagi. Isteri Nabi tutup aurat. Isteri kita tutup aurat tak? Tak juga. 2 kali tak Islam. Lepas tu anak Nabi semua tutup aurat. Anak kita tutup aurat tak? Tak juga, 3 kali. Apa kita Islamnya? Bahaya tu. Ini bukan duduk dalam kemah ni. Bukan duduk dalam kemah ni, duduk dalam api kan. Subhanallah. Jadi saya nak bagi peringatan pada saya dan pada semua jemaah ni. Ni doktor ada kat luar kan. Doktor injek itu untuk sihat berapa hari? Apa dia? Injek ni tahan sehari je. Tok Imam tadi kena injek. Bila saya tanya ada rasa, tengoklah malam ni. Tengoklah malam ni. Makna kesan dia mungkin 1 hari je, tapi kita sanggup kena injek. Sakit tak? Siapa kena cucuk sedap? Siapa dia? Siapa seronok kena cucuk? Angkat tangan. Tak ada kan? Tapi cucuk juga. Pasal apa ni? Sebab nak sihat kan? Nak sihat berapa hari ni? 1 hari je, 2 hari je. Tapi kita datang ke masjid, sakit tak macam kena cucuk? Ada? Datang masjid, sakit. Ada? Tak ada ke? Tak ada. Tapi kenapa tak sanggup? Sedangkan datang ke masjid bukan untuk 1 hari, bukan untuk 1 minggu, tapi untuk selama-lamanya. Jadi lawan nafsu, datanglah ke masjid. Kalau kita datang jumpa doktor untuk cek sihat kita, untuk sihat 2 hari, 3 hari, seminggu sahaja, kenapa kita tak sanggup datang ke masjid untuk solat berjemaah, untuk kita hidup selama-lamanya? Boleh Jadi pastikan isteri kita pun tutup aurat. Pastikan anak-anak kita tutup aurat. Kalau kita dah larang, dia tak dengar, itu insya-Allah kita tak tanggung. Tapi kalau kita tak kata apa-apa, kita pula bagi duit dia beli baju yang buka aurat, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam ni tak boleh solat saja. Solat je, bini buka aurat dia tak kisah. Anak keluar berdoa dengan lelaki perempuan dia tak kisah. Itu bukan Islam. Islam ialah lengkap semua sekali. Solat mesti ikut cara Nabi. Puasa ikut cara Nabi. Anak isteri pakaian mesti menutup aurat. Boleh insya-Allah. Dan solat pula kena solat berjemaah, barulah solat kita sama dengan Nabi. Boleh insya-Allah. Saya rasa cukup kau. Pukul apa? Pukul 7.10 dah. Ni dekat maghrib lah. Yang mana? Jadi insya-Allah saya minta kita makan bila ni? Makan bila? Dah siap ke? Saya jadah. Okey, saya jadah. Kita makan dulu. Lepas tu kita solat sama-sama jemaah. Ke nak tunggu solat dulu? Tak. Lapar. Lapar Yalah, ayah sedaplah cakap tu. Bini tu dengan ada kecil tu. Okey. Jadi saya nak simpulkan apa yang sama-sama kita dengar. Allah sangat sayang kepada kita, percayalah. Allah sebut dalam surah Yasin yang kita baca tadi, kalau kami nak, kami boleh lemaskan semua sekali. Bukan setakat kami hanyutkan rumah. Rumah pakcik tu saya dah tengok sebelum ni. Rumah atas rumah kan.
Kalau kita tengok kuasa Allah, tak ada benda. Benda tu sangat mudah. Bahkan Tuhan kata, bukan kami nak hanyutkan rumah, kalau kami nak lemaskan kamu semua sekelip mata, kun fayakun. Tapi kami tak nak. Kami sayang pada kamu. Kami nak kamu menjadi ahli syurga. Kami tak nak kamu masuk neraka. Maka kami bagi peringatan. Apa dia? Kami bagi banjir besar, kami bagi hanyut rumah, kami bagi rusak rumah, supaya ingatlah satu hari di akhirat azabnya lagi teruk. Maka kembali kepada Allah. Jagalah salat 5 waktu, tutuplah aurat. Okey, insya-Allah. Jadi saya harap selepas pada ni surau kita ni sentiasa penuh. Boleh ha? Boleh. Ke nak suruh saya datang tiap hari? Ha? Boleh. Tapi boleh janji tak saya datang tiap hari ada 5 waktu kat sini? InsyaAllah. Slow dah sikit. Slow sikit. InsyaAllah. Tak, jangan buat kerana saya. Berkatalah pada Allah. Yang boleh selamatkan kita Allah, bukan saya, bukan tu imam. Tak imam boleh cakap, saya pun boleh cakap je. Tapi yang akan menentukan kita selamat ialah diri kita sendiri. Carilah Tuhan, berkatalah pada Allah, Allah akan selamatkan kita. Nabi Muhammad pun dihalau daripada kota Mekah. Bukan hilang rumah je, hilang segala-gala, hilang tempat lahir dia, kena halau. Tapi sebab Nabi jaga salat 5 waktu, sebab Nabi beriman kepada Allah, sebab Nabi buat kerja dakwah, Allah bagi pula satu negara di Madinah. Dan sampai hari ni orang sebut nama Nabi, kan? Walaupun rumah dia hilang, walaupun negeri dia dirampas, tapi sampai hari ni orang sebut nama Nabi. Kenapa? Allah jaga Nabi. Kenapa Allah jaga Nabi? Sebab Nabi jaga Allah. Nabi tak pernah tinggal solat. Susah macam mana, walaupun dihalau daripada kota Mekah, Nabi tak pernah tinggal solat 5 waktu. Nabi tak pernah tinggal solat berjemaah di masjid. Dan akhirnya Allah jaga Nabi. Sampailah hari kiamat orang akan sebut nama Nabi. Mulianya Nabi bukan kerana harta, bukan kerana rumah Nabi. Tak. Nabi adalah orang miskin, tapi sebab Nabi jaga perintah Allah, Nabi beriman kepada Allah, Nabi menjadi manusia yang mulia. Jadi marilah kita menjadi orang yang mulia, bukan kerana banjir, bukan kerana rumah, bukan kerana harta, tapi kita menjadi mulia bila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita menjaga solat 5 waktu, bila kita taat pada semua perintah Allah. Anak isteri kita, kita pastikan mereka mematuhi perintah Allah. Semoga kita mati dalam iman, dan semoga kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita lepas ni kita makan. Lepas makan tunggu kita solat sama-sama. Saya kena ni, nanti lepas makan tak ada pula. Boleh Tak, jangan tunggu kerana saya. Cuba lawan nafsu, mujahadah. Aku nak syurga Allah, aku nak tempat yang terbaik di syurga, maka aku mesti pastikan solat berjemaah, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Jangan niat atau tak ada tengok mai. Janganlah. Kena Allah. Kalau kerana Allah, besok kena datang, jangan hari ni je. Okey, insya-Allah semoga kita selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua muslimin muslimat penduduk Bertam lama, khususnya kepada Imam Mukid dan Imam Surani yang telah memberi peluang pada kita untuk memberi sepatah dua kata, memberi kerjasama untuk mendengar apa yang kami sampaikan. Semoga apa yang kita dengar akan menjadi panduan dalam kehidupan kita, dan semoga iman kita lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Saya sudahi dengan lapah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila-sila makan. Insya-Allah. Ni. Sekejap dek. Sekejap. Seminit je. InsyaAllah kita akan bagi, sebab nampak orang kampung ni baik sangat. Saya akan bagi setiap satu keluarga sedikit sumbangan duit, sikit je. Sikit Dan kita akan bagi selepas solat nanti.